Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Ahmad Zulfadli dalam EDT 1230 Technology Tools for 21st Century Teaching. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan saya untuk sesi pre-recorded yang akan berkisahkan tentang our first lesson, which is the technology tools. What is technology? Okay. Jadi saya akan berbahasa dalam menggunakan bahasa Malaysia. Saya akan video ni akan menjadi bahasa dalam bahasa Malaysia. Dan kemudian saya akan sertakan dengan translation dalam menggunakan English sebagai medium. Baik. Kita akan lihat kepada definisi apa itu teknologi. Okay. Kemudian kita akan lihat juga apa komponen-komponen teknologi yang kita akan bicarakan. Okay. Kemudian kita akan terus tengok kepada tools yang saya dah sediakan. Okay. Baik, ada 5 objektif yang saya tuliskan dekat dalam slide tu yang kita sasarkan dalam kos kali ini. Yang pertama adalah memahami apa itu konsep teknologi dalam pendidikan. Yang kedua adalah untuk mereka reka cipta dan juga design dan membangunkan dan juga ataupun kita menambah skill set yang tertentu yang boleh digunakan dalam era digital, terutamanya dalam konteks pendidikan. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan supaya dapat menggunakan teknologi ini dalam menyampaikan dalam PDP masing-masing, pembelajaran dan pengajaran masing-masing, dan macam mana menggunakan teknologi ini dapat menghasilkan beberapa kerja-kerja yang kreatif, menggalakkan penyertaan daripada murid-murid, daripada learners, dan juga penggunaan e-learning. Seterusnya kita akan lihat tentang apa elemen-elemen yang kita senaraikan ataupun yang kita kategorikan sebagai bentuk collaboration dan juga komunikasi, critical dan juga creative thinking. Okay, 4C ni adalah tema utama dalam 21st century dan kita nak lihat bagaimana kita menggunakan teknologi dalam mencapai keempat-empat theme ataupun tema objektif dalam 21st century. 4C tadi tu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana anda menggunakan, anda demonstrate di dalam kerja-kerja yang saya berikan dalam kos ini, bagaimana anda gunakan dan demonstrate hands-on experience, macam mana menggunakan teknologi ini untuk optimize lagi, untuk memperbaiki, untuk propel your teaching punya capabilities dalam your what you have in your routine. So ini kelima-lima ni yang kita sasarkan untuk learning objektif kita untuk course ini, diharapnya tercapai. Okay. Jadi saya teruskan kepada technology based learning. Apa maksud technology based learning? Technology based learning methods and delivery, dia ada kesinambungan antara belajar tanpa menggunakan teknologi. Dia ada perbezaan antara belajar menggunakan teknologi dengan belajar tanpa menggunakan teknologi. Okey. Yang dimaksudkan dengan technology based learning adalah apa-apa kemudahan yang kita boleh sediakan ataupun yang kita boleh garapkan kepada mereka, pelajar-pelajar ini
supaya memudahkan mereka mencapai ataupun mengakses ilmu pengetahuan. Jadi konsep teknologi tu kita akan bahas dengan lebih dalam sedikit sebelum kita tengok beberapa software tools ataupun instrumen yang available yang dah lagi. Saya tahu kebanyakan anda cikgu-cikgu semua dah mahir, mungkin separuhnya dah mahir dengan beberapa tools, teknologi tools yang dah ada, yang anda dah biasa gunakan. Tapi ada juga yang mereka yang belum lagi mahir dan mungkin ingin explore dalam course ini. Okey, kita juga nak bahaskan tentang bagaimana attitudes dan juga strategi yang kita boleh gunakan supaya kita boleh remain relevant. Dan 21st century dia berkisarkan tentang 4C, communication, collaboration, creative, critical dan juga kreatif. Jadi bagaimana pula dengan pendidikan? Adakah kita perlu garapkan ataupun perlu kita tanamkan kepada anak-anak ini supaya mereka learners ini supaya mereka ada 4C tersebut, ataupun hanya sekadar cogan kata ataupun sekadar gimmick dalam 21st century. Okey. Jadi kita nak juga perkatakan dekat sini penting untuk kita sebagai pendidik supaya stay relevant ataupun stay updated dengan teknologi, because sebab learners kita dah memang updated dengan teknologi sebelum kita mahir dengan teknologi tersebut. Ini sememangnya agak mendukacitakan kalau begitu, tapi tidak bermakna kita tidak relevan. Guru masih lagi, peranan guru masih lagi tetap dalam pendidikan ini adalah the pillars ataupun the tiang dalam pendidikan ini. Tanpa guru, murid-murid ini boleh sesat jalan, kan? Okay, sebab ada 3 pillars dalam education yang mana kalau kita lihat tanpa salah satunya dia akan jadi pincang. Yang pertama adalah content, iaitu daripada silibus. Kita di Malaysia, kita silibus kita ataupun kita punya pelajaran disusun oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Kemudian kita ada satu lagi pillars, iaitu penyampaian, teaching dan learning, which is kita semua, anda dan saya. Kemudian yang ketiga adalah assessment, penilaian. Okay? Dan kita sedang membicarakan tentang assessment ni. Kita tengah membicarakan tentang teaching and learning. Teaching and learning, penjuru atau pillars yang kedua. Okey. Kemudian kita nak tengok juga macam mana kita nak integrate, integrasi antara teknologi dan juga teaching and learning proses tersebut supaya dia berlaku secara secara normal, secara lancar, licin dan lancar. Kita nak juga menggunakan teknologi ini bukan sekadar tampalan ataupun tempelan, tetapi dia adalah salah satu pemangkin kepada kemudahan untuk akses information di kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah kita nak bincang juga bagaimana kita nak integrasikan istilah blended learning dalam model-model education. Model-model education ni ada banyak. Kita ada progressive education, kita ada teacher-centered, kita ada student-centered. Mostly sekarang ni dah semuanya student-centered. Okay? Kita play-based dan sebagainya. Semua tu adalah model-model education. Okay. So, apa itu teknologi? Apa itu teknologi? Adakah dia sekadar istilah ataupun sekadar tools yang kita selalu gembar-gemburkan, tetapi sebenarnya dia indah kabar dari rupa? Apakah itu teknologi? Baik, di depan anda ada sekeping gambar yang sempat saya snapkan ketika berkelah di salah satu air terjun kita.
Menarik kat sini sebab semua dah PKP, saya pun keluar juga selepas habis PKP tu, dan sempat pergi ke berkelah ke salah satu tempat lah di Hulu Selangor. Kalau siapa yang biasa pergi hiking, dia tahu tempat ni. Okey, baik. Baik, ni gambar jambatan. Gambar jambatan. Dan jambatan adalah salah satu bentuk teknologi lah, saya boleh katakan. Bagi kita yang menelusuri sejarah, kita boleh tahu yang teknologi ini dia konsepnya sama, tapi dia memudahkan manusia. Kita tengok daripada point A ke point B, daripada kasut basah, barang basah, motor kena tolak dan sebagainya masuk air. Dengan adanya jambatan, dia boleh cross the river tanpa apa-apa halangan ataupun tanpa apa-apa perkara yang melecehkan lah. Okay, jadi ni adalah satu bentuk teknologi. Okay, apa yang menariknya tentang jambatan ni? Semua dah tahulah, ni semua jambatan apa, tak ada apa-apa signifikan pun. Okay, cuma yang menarik ni perhatian saya ketika saya berketlah di tepi sungai ni, ketika melihat jambatan ni, adalah bagaimana penduduk setempat di situ membiarkan jambatan ini rosak macam tu tanpa dibuat apa-apa pembaikan ataupun mencantikkan lagi keadaan jambatan tu. Okay, jambatan ni dia, kalau anda lihat betul-betul, dia memang sengit, dan anda kalau nak lalu tu anda kena pijak kat sebelah kiri tu ada kayu tu, dan baru anda boleh cross, dan tak stabil lah. Sebenarnya boleh je digunakan sedikit tenaga dan boleh dibetulkan jambatan ni supaya orang boleh lalu dengan lebih baik. Tapi persoalannya, kenapa tak dibetulkan? Okey. Dia merujuk kepada beberapa assumption saya lah ketika tu. Okey. Satu, adakah salah teknologi itu yang tak kena gaya, iaitu berada di salah tempat? Contohnya, berada di, sepatutnya jambatan ni berada di depan lagi, ataupun sengit sedikit lintasan dia dan sebagainya. Ataupun yang kedua, assumption saya adalah, adakah kerana mereka dah selesa dengan jambatan tersebut, yang mana teknologi itu memang dah boleh pun pergi seberang sungai itu walaupun jambatan tu sengit-bengit, tapi objektif tu masih tercapai. Okey. Yang ketiga adalah, okey, kalau anda lihat betul-betul motor yang lalu baru lepas tu, dekat ujung gambar tu, nak lintas jambatan ni, dia kena ditolak dengan seorang lagi kawan supaya dia betul-betul boleh lepas lah. Kalau tak, dia tenggelam dekat tengah-tengah tu, dekat bahagian yang betul-betul ada orang tengah berdiri dekat tengah jambatan tu kan. Okay. So, apakah dengan kebiasaan itu telah menyebabkan mereka biasa dengan kesusahan tersebut, sampaikan dia tak rasakan benda tu kalau dia spend masa untuk betulkan jambatan tu supaya jadi straight dan ni, dia punya dia punya ROI lah, kita sebut return of investment dia, dengan investkan masa tu dia boleh dapat hasil yang lebih banyak. Okey, untuk pengetahuan semua, jambatan ni menghubungkan ke satu bukit, bukit yang mana mereka membawa hasil daripada hutan tu untuk dijual lah. Okey, jadi anggapan saya, dengan adanya satu jambatan yang lancar ataupun laluan yang lancar, membolehkan mereka membawa hasil yang lebih banyak. Okey, itu kita punya logik lah, kita punya logik yang biasa kan. Logik kita sebagai seorang yang biasa, kita akan rasa macam tu. Okey, bila jambatan lancar, hasil lebih banyak,
lebih kurang masa diluangkan untuk cross the river. So lebih banyak hasil yang diperuntukkan untuk mengutip hasil, dan lebih banyaklah keuntungan. Okey. Dan juga sebenarnya kalau lihat kepada keluasan air terjun ni, dia memungkinkan kepada kepala air, laluan kepala air. Jadi sekiranya ada kepala air itu berlaku, iaitu musim tengkujuh, adakah jambatan ini boleh digunakan? Semestinya tidak. Okey. Jadi dengan assumption saya yang ketiga, kalau dibetulkan jambatan ini, walaupun keadaan itu hujan, walaupun ada kepala air, mereka tetap boleh menjalankan aktiviti dan mendapatkan hasil daripada hutan yang mereka kutip. Tak kiralah buah ke, buah durian ke, tanaman ke dan sebagainya. Dan itu pun membuahkan hasil di kemudian hari, maksudnya lebih banyak untung. Okey. Tetapi ketiga-tiga assumption saya ini mungkin salah. Kerana apa? Kerana teknologi yang dibina ini sudah, bagi mereka sudah cukup, sudah memadai. Kalau boleh, masih boleh lintas, apa salah? Apa kena sibuk? Kena luangkan sedikit. Kena keluarkan modal mungkin, ataupun keluarkan masa untuk repair, walhal anda boleh je terus macam biasa. Baik, itulah dia konsep teknologi. Dia memudahkan anda untuk melakukan sesuatu atau mencapai matlamat anda sesuatu, supaya anda boleh dapat hasil di kemudian hari. Itu main point saya. Okey. Jadi jika teknologi itu betul-betul diguna pakai dalam kes ini, dalam kes jambatan ni, saya rasa ROI dia lumayan. ROI dia lumayan. Tapi sekiranya mereka tak nampak teknologi itu, sebab teknologi ni dia seolah-olah kita membeli masa di masa hadapan. Kita invest on sesuatu, kita research on that, kita kaji, kita hasilkan. Itu semua memerlukan masa, dan itu semua memerlukan kepakaran yang mana kita tumpukan perhatian. Tapi in return kita dah dapat teknologi tersebut, dan dia memudahkan banyak lagi benda. Contohnya apa yang kita sedang lalui sekarang ini juga adalah hasil teknologi yang anda sedang dengar sekarang ni, anda sedang gunakan even. Ini semua adalah hasil kajian dan juga teknologi yang memungkinkan anda mendengar syarahan saya di luar waktu atau pada bila-bila masa yang anda boleh klik dan boleh dengar. Jadi teknologi dia membantu memberikan kita satu ROI. Dia juga menyediakan kita kepada akses daripada tak boleh, macam contoh jambatan tadi, tak boleh akses melalui ke sungai tersebut sampai boleh akses. Teknologi juga memberikan kita masa, memberi masa yang lebih, ataupun kita berada di satu masa hadapan yang lebih, supaya kita boleh gunakan yang lebih hadapan, maksudnya yang kita boleh dapat manfaat di suatu masa hadapan. Okey. Jadi dalam konteks pendidikan, teknologi memudah cara, membantu, memberikan ROI yang lumayan, dan juga dia memberikan satu pulangan masa kepada manusia untuk menggunakannya. Tapi apakah prasyarat teknologi? Prasyarat teknologi adalah mereka mampu menggunakan teknologi tersebut. Dalam kes air terjun kita ni, mungkin ada beberapa, dengan adanya jambatan, ada beberapa golongan yang mungkin tidak pandai berenang contohnya, boleh akses ke hutan tersebut dengan adanya jambatan. Jadi dia memungkinkan sesuatu yang sebelum ini adalah satu mustahil, dia memungkinkan sesuatu itu berlaku. Macam kita sekarang lah, memungkinkan daripada kita berada fizikal berjumpa dengan saya
hadir di GUC di KL, tetapi memungkinkan anda di mana saja anda mungkin akses konten ataupun perbincangan ini. Baik. Mari kita lihat kepada istilah yang biasa kita gunakan, dan anda adalah specialization anda dalam instruction and technology. Ini adalah satu model yang sangat sinonim dengan instruction and technology, iaitu TPACK. Dihasilkan daripada, ini bukan saya punya model, ini daripada punya Mishra and Matthew 2006. Mereka keluarkan satu framework untuk menggunakan 3 elemen dalam pengajaran, iaitu sebelum ini kita dah biasa dengan content knowledge dan pedagogi, tetapi kita terlupa dia ada satu lagi elemen yang sangat penting dalam pendidikan, iaitu technological knowledge. Inilah model TPACK. Bagi siapa yang dah tahu, ini adalah revision untuk anda. Bagi siapa yang belum pertama kali dengar, boleh baca lagi ataupun tambah lagi anda punya bacaan dalam link yang saya berikan dalam slide ini. Jadi, apa itu content, pedagogi, teknologi? Dia diringkaskan dalam satu kerangka kerja yang mana pendidik boleh menggunakannya untuk optimumkan lagi pembelajaran. Kita bukan sahaja kena ada content knowledge. Content knowledge maksudnya isi apa yang kita nak sampaikan itu. Contohnya kalau kita mengajar matematik, kita ada isi tentang, kita ada pengetahuan dalam matematik, dalam bidang matematik, kita akan gunakan pengetahuan tersebut untuk dipindahkan kepada murid-murid. Pedagogi adalah cara mengajar, cara menyampaikan ilmu tersebut, cara menyampaikan ilmu matematik tersebut. Tetapi kita terlupa, dia ada satu lagi technological knowledge yang mana kita boleh memudahkan lagi ataupun menghebatkan lagi kedua-dua konten kita dan juga pedagogi, yang mana kita boleh gunakan sebagai satu bentuk approach, pendekatan yang baru. Itulah dia TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Okey, jadi soalan saya kat sini, siapakah di tahap manakah anda? Are you digital migrants or digital native? Apa maksud digital migrant dan apa maksud digital native? Okay. Bagi siapa yang dah tahu, ini adalah istilah-istilah yang biasa kita lihat dalam perbahasan digital, era digital, information technology dan sebagainya. Jadi yang mana satu anda? Adakah anda digital migrants ataupun digital native? Okay. Okey, tujuan saya sebutkan apakah perbezaan digital migrant dan digital native ini. Anda sekiranya anda native, anda lahir dengan teknologi ini ataupun dalam era teknologi ini, anda dah boleh familiar dengan terms ni dan jargon-jargon yang ada depan ni. Okey. So, apa itu operating system, apa itu word processing skill, apa itu presentation skills. Okey, dia melibatkan dua-dua. Teknologi dan juga skills. Pedagogi. Kat sini. Okey, apa itu operating system? Saya rasa ramai tahulah apa itu processing. Word processing, apa itu presentation skill. Okay, ini semua self-explanatory. Apakah modification instructional delivery? Dan bagaimana nak gunakan, nak membuat assessment of students performance, dan juga nak mewujudkan professional growth dan juga collaboration. So ini semua adalah bentuk-bentuk medium ataupun teknologi yang dah diguna pakai lama dah dalam abad ke-21. Okay, dan saya rasa semua dah familiar lah dengan term-terms ini.
Okey, apa itu web conferencing, apa itu goal based scenarios, apa itu gaming, apa itu learning management system, apa itu tutorials, apa itu integrated learning system dan sebagainya. Okey. So technology based learning dia ada dia punya mode, kita panggilkan kat sini, mode. Apakah mode itu? Dia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah synchronous learning, yang kedua adalah asynchronous learning delivery. Okey, synchronous learning bermaksud yang kita selalu buat tu. Okey. Kita ada berjumpa, tetapi kita berjumpa secara maya. Tak kira lah sama ada offline ke ataupun online. Dia itu offline pun dikira synchronous juga, online pun dikira synchronous juga. Jangan salah faham. Okay. In person ataupun melalui capaian jalur lebar, internet, ataupun melalui telefon, telefon, conversation dan sebagainya. So itu semua adalah bentuk synchronous learning. Kalau asynchronous, dia melibatkan interaksi ataupun penggunaan web base dan juga memerlukan bantuan pengkomputeran ataupun elektronik, material yang mana kursus itu direka khas supaya students boleh belajar ataupun boleh mempelajari sesuatu tu dengan at their own pace, dalam dia punya tahap, tanpa apa-apa guidance ataupun tunjuk ajar daripada real person yang berada di depan tu. Tak kira lah kalau kita synchronous tu, kita meeting online, kita ada seseorang kat depan tu, dia ada macam facilitator. Untuk asynchronous, no, tak ada. Itu beza dia. Okay? Dan kalau kita lihat kepada kedua-dua mode tadi, dia boleh juga terbahagi kepada 3 lagi cabang, iaitu kemungkinan konten itu boleh dikatakan sebagai teacher-centered ataupun content-centered. Sebelum ni kita dengar teacher-centered dengan student-centered. Sekarang dia ada satu lagi, content-centered ataupun dia student-centered atau learner-centered. Okay? Jadi ini dari sudut pendekatan pengajaran. Daripada dua mode tadi, technology based learning ini dia boleh pecah lagi kepada penyampaian punya pendekatan, iaitu teacher, content dan juga learner. Seterusnya adalah istilah yang selalu kita come across sekarang ni, iaitu blended learning. Apa itu blended learning? Okay, blended learning bermaksud integrated learning yang mana dia ada mixed mode of elements between online dan juga face to face. Dari segi penyampaian dia boleh jadi ada sesi online dan ada juga sesi face to face, dan ada juga kadang-kadang digunakan web based ataupun computer based learning. Okay, cuba teka kita punya model kelas ini, apakah modelnya? Okay, mungkin boleh jawab dalam satu Google form yang saya akan berikan. Okay, ataupun anda boleh komen di web ini. Okay, soalannya apakah mode yang kita sedang jalankan sekarang ini untuk kursus ini untuk anda jawab. Dan yang terakhir adalah computer based instruction, yang mana kita menggunakan komputer untuk sepenuhnya untuk penyampaian pengajaran. Okey. Dan ini selalunya digunakan dalam bentuk drill and practice, tutorial, games dan juga penyelesaian masalah. Okey. Kalau anda familiar, masih ingat lagi kalau ketika anda mengambil lesen dengan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan,
kebanyakannya the delivery instruction dia kebanyakannya melalui computer based. Okey. Dan dia ada tak problem solving? Seingat saya tidak ada. Dia lebih kepada drill and practice. Baik, yang seterusnya adalah kelebihan computer based instruction. Apakah kelebihan-kelebihan yang kita boleh lihat bagaimana kalau kita memilih untuk design kita punya instruction itu, pengajaran itu dalam bentuk computer based. Apa yang kita boleh lihat kat sini, yang nombor satu sekali adalah dia memberi satu galakan ataupun satu ganjaran yang sangat berkesan kepada learners, kepada students. Kenapa? Kerana dia bersifat interaktif. Dan kita tahu interaktif ini dia bermotifkan reward and punishment ataupun dari sudut behaviorism. Kita lihat ganjaran dan juga hukuman itu sangat-sangat digunakan dalam mana-mana pendekatan yang menggunakan reward and punishment ini. So, secara tak langsung dia memberikan satu motivasi untuk meneruskan pembelajaran tersebut kerana dia sangat interaktif, menarik. Yang kedua adalah tentang konsistensi ataupun dia punya penyampaian itu sangat jelas dan juga konsisten. Okay. Ini adalah kelebihan computer based sebab komputer ataupun device, electronic device ini ataupun gadget sekarang ni, mobile phone dan sebagainya, tab, sangat jelas ataupun sangat menarik dia punya persembahan dia. Dia punya interface semualah, interface dia punya secara semula jadi dia menarik, dia menarik perhatian. Kalau orang nak ngantuk pun tak jadi ngantuk. Okay, itu adalah kelebihan yang kedua. Yang ketiga adalah dia boleh fleksibel. Dia can be adjusted to the level of the learner. Jadi contohnya kita boleh pilih sama ada kita hantar computer based instruction itu sama ada sama ada di tahap yang beginner ataupun intermediate ataupun advanced. Kita yang boleh set benda itu. Bagaimana pula dengan limitasi computer based instruction? Dia ada dia punya own kelemahan. Antaranya adalah dia memerlukan macam saya sebutkan tadi, teknologi ini memerlukan salah satu dia punya kos adalah masa. Masa dan juga wang ringgit lah. Dia punya modal tinggi. Dia memerlukan tinggi. Kerana anda perlu develop, anda kena ada pakar, anda kena ada device, dan sebagainya. Kemudian dia juga melibatkan tadi nak mereka cipta satu bentuk computer based instruction tu memerlukan masa dan juga duit, wang ringgit, modal. Yang kedua adalah equipment mereka yang nak guna apa saja yang anda sudah hasilkan memerlukan juga software dan juga equipment, yang mana ia boleh menjadikan satu halangan atau satu limitasi dalam bentuk kos. Okey. Dan yang ketiga adalah pembelajaran itu kadang-kadang taklah boleh dilihat keberkesanannya melalui computer based instruction. Tak semua learning outcome tu boleh dicapai. Baik, saya berhenti dulu setakat ini untuk perbincangan kita yang pertama, dan saya tinggalkan dengan satu artikel
menunjukkan bagaimana teknologi ini kadang-kadang bila digunakan, dia boleh menjadi satu advantage dan juga disadvantage. Tetapi kes yang saya cuba persembahkan dekat dalam kursus kita ini, iaitu mengenai bagaimana teknologi itu kadang-kadang dia ada dia punya disadvantages, dan juga dia punya loophole, kita sebut loophole, ataupun dia punya titik kelemahan. Jadi saya akhiri dengan artikel tersebut. Nanti kita akan bincangkan dalam bentuk forum, dan terima kasih kerana mendengar dan menonton klip recording ini, dan kita akan jumpa dalam sesi yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.